kepada MPO menurut syariat Islam. Apakah itu MPO? MPO ni short form kepada Murabahah to purchase order, atau dalam bahasa Melayunya penjualan kepada orang yang menempah. Maksudnya penjual diwajib bagi tahu kepada pembeli harga asal sesuatu benda itu, contohnya seperti rumah, dan juga margin keuntungan, iaitu jumlah keuntungan yang diambil oleh bank. Contohnya harga rumah, harga asal dia adalah RM200,000. Dan keuntungan jumlah keuntungan yang diambil oleh bank adalah sebanyak RM50,000. So total akan jadi RM250,000. Yang mana RM250,000 ni adalah harga jualan yang perlu dibayar oleh pembeli secara ansuran ataupun tangguh dalam tempoh masa tertentu yang mana telah disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Sebelum kita pergi lanjut lagi, kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan murabahah. Murabahah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu riba, bermaksud keuntungan. Dalam istilah pula bermaksud jual beli dengan harga pokok ataupun harga asal dengan ditambah keuntungan yang mana disepakati bersama oleh penjual dan juga pembeli. Seterusnya, apakah hukum mengaplikasikan murabahah dalam perbankan Islam? Secara detailnya, murabahah ni tidak ada mention di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Tak ada perkataan murabahah dalam Al-Quran ke dalam hadis ke, tak ada. Tapi ada ayat Al-Quran dan juga dalil yang menunjukkan kepada keharusan murabahah. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Maksudnya murabahah ini adalah salah satu transaksi jual beli yang patuh syariah, yang tiada unsur riba ataupun penipuan ataupun segala yang bertentangan dengan syariat Islam. So di sini hukum untuk mengaplikasikan murabahah dalam perbankan Islam adalah diharuskan. Dalam transaksi murabahah ini juga muncul rukun dan syarat yang wajib dipatuhi oleh pembeli dan juga penjual. Kita pergi kepada rukun murabahah. Yang pertama iaitu penjual, iaitu bank, dan juga pembeli dikira sebagai nasabah. Yang kedua, harga. Harga ni penjual mesti sebut dengan jelas dan perlu mendapat persepakatan antara penjual dan juga pembeli. Jika penjual tak bersetuju, so transaksi murabahah itu tak boleh diteruskan dan tak sah di sisi Islam. Manakala barang adalah objek transaksi jual beli, contohnya macam kereta, rumah dan juga yang lain. Seterusnya akad ijab dan qabul. Akad ijab qabulnya adalah kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Seterusnya kita pergi kepada syarat murabahah. Syarat murabahah ni banyak sangat. Antaranya ialah pihak yang berakan iaitu penjual pembeli perlu ikhlas ataupun dengan rela hati melakukan kontrak ini dan bukannya kerana terpaksa, dan mereka sendiri mampu melakukan transaksi jual beli. Kedua, barang yang dijual tu mestilah wajiblah wujud secara fizikal, kita nampak benda tu, kita boleh sentuh benda tu, dan milik sah penjual berserta barang tu mestilah halal, bukannya haram ataupun barang tu curi ke apa ke, tak boleh. Seterusnya, ketiga, harga jual. Harga jual ni maksudnya harga jual yang telah ditambah, harga asal yang telah ditambah keuntungannya, yang mana mendapat persetujuan bersama oleh penjual dan juga pembeli. Keempat, tidak mengandungi unsur paksaan, tipuan, ataupun mudarat. Baiklah, seterusnya saya akan tunjuk ilustrasi ataupun kaedah murabahah purchase order MPO yang dilakukan oleh Bank Islam dalam pembelian kereta. First, bank akan melantik pelanggan sebagai ejen pembeli untuk membeli kenderaan daripada pengedar ataupun penjual kereta. Pelanggan sendiri akan menjadi wakil kepada bank untuk membeli kereta yang pelanggan ini nak. Tak kisahlah kereta apa pun, Mercedes ke, BMW ke, Wayfire ke, anything yang pelanggan nak. So seterusnya, bank akan menjual semula kenderaan tersebut kepada pelanggan berdasarkan kontrak murabahah, mana pelanggan akan membayar harga jualan kepada bank setiap bulan secara bertangguh ataupun secara beransuran yang telah dipersetujui oleh penjual dan juga pembeli. Seterusnya, yang keempat, pelanggan akan mencagarkan kenderaan tersebut kepada bank sebagai security ataupun cagaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Mazlan. Nombor pelajar 2020828158. Saya akan membentangkan poin permasalahan dan isu berbangkit bagi kontrak MPO. Permasalahan dan isu berbangkit dalam kontrak murabahah purchase order. Yang pertama adalah isu riba. Sebelum tu, apa itu riba? Dari segi bahasa, riba itu merupakan tambahan. Manakala menurut definisi keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti, dari segi syarak adalah tambahan atau lebihan yang diperolehi oleh salah satu pihak dari pihak yang lain tanpa mendapat imbalan yang wajar. Apa yang menyebabkan riba ni ada dalam kontrak murabahah purchase order, sedangkan kontrak MPO ini merupakan kontrak yang patuh syariah. Ini kerana kontrak MPO ini
konsep kontrak MPO ini seakan-akan sama dengan konsep bank konvensional, tetapi mereka ada perbezaan yang sangat ketara. Jadi, apakah perbezaan antara bank konvensional dengan kontrak murabaha ini? Okey, bank konvensional ini adanya riba ad-duyun, iaitu riba yang berlaku dalam akad pinjaman. Okey, sebagai contoh, seorang pelanggan tu meminjam wang dengan pihak bank konvensional sebanyak RM10,000, tetapi ia dikenakan dengan faedah dan sebagainya. Apabila dicampur dengan faedah dan sebagainya, ia menjadi RM15,000. Jadi, pelanggan tersebut harus membayar RM15,000 kepada pihak bank konvensional. Di situ terjadinya riba ad-duyun, iaitu pertambahan dalam akad pinjaman. Sedangkan dalam Islam, bila kita menggunakan akad pinjaman, ia tidak boleh ada pertambahan sama sekali. Contohnya, apabila kita meminjam wang sebanyak RM10,000, maka kita harus membayar balik dengan harga RM10,000. Maksudnya tidak boleh ada sebarang pertambahan. Okey, di situ disebabkan pertambahan itulah dipanggil riba ad-duyun. Okey, seterusnya adalah kontrak murabaha purchase order. Okay, kenapa kontrak murabaha purchase order ini dibenarkan? Kerana mereka menggunakan akad jual beli di mana berteraskan akad yang telah dipersetujui oleh syarak. Jadi, disebabkan itulah kontrak MPO ini dibenarkan walaupun ada pertambahan. Okay, contohlah, saya berikan contoh, pihak bank itu orang yang ingin beli kereta, so dia meminta wang daripada bank. So bank tu akan bayar kereta tersebut kepada penjual kereta, dan bank tersebut akan, contohlah, bank membayar kereta tersebut dengan harga RM10,000 kepada penjual. Jadi bank akan jual balik kepada pelanggan itu dengan harga RM15,000. Maksudnya ada pertambahan di situ. Jadi bank mengambil keuntungan sebanyak RM5,000. Okey, keuntungan tersebut dibenarkan kerana ia merupakan jual beli, dan kontrak murabaha menggunakan akad jual beli. Disebabkan itulah ia dibenarkan. Okey, lagipun keuntungan tersebut adalah untuk meluaskan lagi pasaran perbankan Islam ini. Jadi untuk itu ia diharuskan. Isu yang kedua adalah isu ibra', iaitu rabat. Ibra' itu merupakan pengguguran hak tuntutan oleh pihak bank ke atas pelanggan yang perlu dilaksanakan terhadap pelanggan. Okay, sekiranya pelanggan dapat melunaskan pembayarannya lebih awal daripada tempoh yang telah ditetapkan, ia akan memperoleh potongan daripada jumlah bayaran yang perlu dibayar. Dengan ini, pelanggan akan mendapat keuntungan dari segi pengurangan angka bayaran kerana pelanggan tidak perlu membayar jumlah keuntungan untuk baki tempoh sebenar pembayaran. Apa yang membezakan dengan perbankan konvensional adalah perbankan konvensional ini menggunakan kadar pinjaman asas yang mana ia tidak tetap dan sifatnya akan berubah. Kemungkinan ia akan menaik. Manakala dengan bank Islam ini, mereka tidak mengambil kesempatan terhadap pelanggan, di mana kontrak telah menetapkan harga jualannya tanpa terikat dengan kadar pinjaman asas, iaitu ia tidak akan naik, malah kemungkinan akan menurun sekiranya perbankan Islam bermurah hati untuk memberikan ibra' terhadap pelanggan yang ingin menyelesaikan hutang lebih awal, kerana Bank Negara Islam telah mewajibkan apabila seorang pelanggan itu membayar awal, membuat pembayaran lebih awal, maka setiap institusi kewangan Islam wajib memberikan ibra' terhadap pelanggan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzaruddin bin Muhammad Azam. Nombor pelajar 20208474818. Pada kali ini, saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan aplikasi kontrak murabaha di Malaysia. Baiklah, yang pertama ialah pembiayaan perdagangan. Khidmat yang ditawarkan dalam kontrak murabaha ketika pembiayaan perdagangan ialah, yang pertama ialah surat kredit I, yang kedua ialah resit amanah I. Baiklah, kedua-dua perkhidmatan ini berkait rapat kerana pada permulaannya bank akan memberikan surat kredit I kepada pembeli, dan sebagai bentuk jaminan bank membeli terlebih dahulu aset daripada pengeksport iaitu pembekal, dan kemudian menjual semula kepada pembeli iaitu pengimport.
Selepas itu resit amanah akan dikeluarkan sebaik saja barang tiba di tangan pelanggan, dan pelanggan akan mendapat serta-merta kemudian membayar kepada pihak bank. Baiklah, yang ketiga pula ialah pembiayaan semula kredit ekspor pra-penghantaran, iaitu bank menggalakkan agar peniaga tempatan untuk mengeksport ke luar negara agar meningkatkan ekonomi di Malaysia, dan bank memberi pembiayaan penghantaran sebagai persediaan mengimport barang tempatan kepada luar negara. Baiklah, aplikasi yang kedua pula ialah pembiayaan perumahan. Baiklah, pembiayaan perumahan terdiri daripada 4 golongan, iaitu pembeli, iaitu pelanggan, yang kedua ialah pihak bank, ketiga ialah broker 1 dan broker 2. Baiklah, pelanggan akan memberitahu bank yang mana perumahan yang ingin dibelinya, iaitu daripada broker 1. Kemudian bank akan membeli daripada broker 1 dan menjual semula kepada pelanggan, dan pelanggan akan melantik bank sebagai ejen jualan semula kepada broker 2, dan broker 2 akan membayar secara ansuran, dan begitu juga pelanggan akan membayar secara ansuran kepada pihak bank. Baiklah, yang ketiga pula ialah pembelian kenderaan. Pembelian kenderaan di dalam perbankan Islam lebih rendah kosnya berbanding dengan bank konvensional, kerana amount dalam setahun faedahnya tidaklah terlalu tinggi, sekitar 3% saja. Baiklah, yang keempat ialah pembelian produk komuniti, ialah produk yang bahan mentah tinggi permintaan di pasaran. Oleh itu, bank memberi modal kepada peniaga tempatan untuk menjual dan membeli barang mentah di dalam negara agar meningkatkan ekonomi di Malaysia ini. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nalira binti Ramli, kod pelajar 2020476614, dan saya sebagai pembentang yang terakhir. Okey, di sini saya ingin mengupas berkenaan implikasi kontrak murabahah di Malaysia. Okey, di dalam topik ini saya membahagikan kepada dua, iaitu implikasi kontrak murabahah terhadap model kewangan Islam dan juga implikasi kontrak murabahah terhadap masyarakat Islam. Okey, implikasi kontrak murabahah terhadap model kewangan Islam yang pertama ialah kebanyakan perbankan Islam menggunakan kontrak al-murabahah kerana dalam kontrak al-murabahah mempunyai nilai kepentingan yang tinggi bagi operasi pembiayaan. Oleh sebab itulah al-murabahah dikatakan menjadi pilihan utama bagi operasi pembiayaan di dalam perbankan Islam. Okey, implikasi yang seterusnya ialah kontrak al-murabahah memainkan peranan penting dalam penciptaan wang melalui penambahan hutang atau pembiayaan berasaskan hutang. Okey, seperti mana yang kita ketahui, kontrak al-murabahah ni ialah pembiayaan hutang ataupun disebut sebagai debt financing. Okey, di mana urusan jual beli terhadap barangan, aset atau perkhidmatan akan mewujudkan kontrak hutang, dan hutang-hutang tersebut akan dinilai berdasarkan barangan tersebutlah. Okey, daripada kontrak hutang tersebut, maka berlakunya penciptaan wang di mana ianya merupakan implikasi yang amat penting terhadap penghasilan wang kredit. Selain itu, penciptaan wang kredit di dalam kontrak al-murabahah adalah selari dengan nilai urus niaga yang telah dilakukan. Okey, dan implikasi yang terakhir sekali ialah model kewangan Islam akan dipandang tinggi dan urusan perdagangan yang patuh syariah sama ada di dalam ataupun di luar negara akan dapat diwujudkan. Yang seterusnya ialah implikasi kontrak al-murabahah terhadap masyarakat Islam. Okey, yang pertama ialah persetujuan kedua-dua belah pihak, sama ada pihak bank dan juga pelanggan, dapat mengelakkan sebarang penindasan dan ketidakadilan semasa menandatangani sebarang kontrak. Okey, hal ini kerana jika mengikuti kepada kontrak al-murabahah, sesuatu tambahan atas kos sama ada di dalam bentuk barangan ataupun nilai perlu mendapatkan persetujuan ataupun mendapatkan keredaan oleh kedua-dua belah pihak lah, iaitu pihak bank dan juga pihak pelanggan.
Apabila pihak bank dan juga pihak pelanggan mencapai persetujuan, maka sesuatu kepentingan dan juga manfaat itu dapat diwujudkan. Okey, implikasi yang seterusnya ialah memberi kesan positif kepada masyarakat Islam untuk mendapatkan keberkatan harta yang dimilikinya. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala secara terang telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Okey, implikasi yang terakhir ialah mewujudkan kepercayaan di dalam diri masyarakat kerana perbankan Islam ni semestinya akan menawarkan perkhidmatan yang selari dengan prinsip syariah ataupun dikenali sebagai syariah compliant. Kepercayaan dalam diri masyarakat sangat penting kerana kini ramai di kalangan masyarakat menganggap kontrak al-murabahah ni perlu diminimumkan kerana mempunyai unsur riba. Miskonsepsi ini ataupun salah faham ini perlu diperbetulkan kerana al-murabahah merupakan salah satu daripada kontrak jual beli yang dihalalkan dan bebas daripada unsur riba. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.